Okey, pelajar-pelajar, hari ini kita akan sambung tajuk pembelajaran kita iaitu untuk penyata kewangan perkongsian. Dalam pembelajaran yang lepas, cikgu telah terangkan bagaimana beberapa pengiraan, okey, dan seterusnya kita telah lihat bagaimana untuk menyediakan akaun modal dengan menggunakan kaedah modal tetap dan juga kaedah modal berubah. Jadi hari ini cikgu akan teruskan pembelajaran kita untuk melihat bagaimana kita boleh menyediakan penyata kewangan untuk perniagaan perkongsian. Okey ya. Kalau murid-murid lihat kepada buku teks iaitu untuk tajuk penghasilan penyata kewangan perkongsian. Okey, kaedah penyediaan penyata kewangan perniagaan perkongsian adalah sama seperti penyediaan penyata kewangan milikkan tunggal. Okey, apa yang dikatakan sama ialah di bahagian akaun perdagangan dan untung rugi. Maksudnya di sini, apa yang kita belajar di tingkatan 4 iaitu untuk perniagaan milikkan tunggal. Okey, kita telah sediakan akaun perdagangan dan untung rugi dan di sini juga kita akan sediakan akaun perdagangan dan untung rugi. Maksudnya kemahiran ini kamu telah belajar dan kamu telah kuasai di tingkatan 4. Jadi ini kita akan bawa ke tajuk ini. Okey. So apa yang beza dia ialah namun begitu bagi perniagaan perkongsian, akaun pengasingan untung rugi perlu disediakan. Sebenarnya tajuk ini kita telah lihat sebelum ini. Maksudnya di sini, penyata kewangan perkongsian ini dia adalah gabungan antara akaun perdagangan untung rugi dan akaun pengasingan untung rugi. Kita akan sekalikan. Okey, tapi bergantung kepada soalan lah. Kalau dia minta akaun perdagangan disediakan secara berasingan dan akaun pengasingan untung rugi berasingan, kita sediakan secara berasingan. Okey? Dan akhir sekali baru kita akan buat penyata kedudukan kewangan. Okey, penyata kedudukan kewangan. Okey, jadi kita lihat dulu kepada akaun perdagangan dan untung rugi perkongsian. Okey, format akaun perdagangan dan akaun untung rugi bagi perniagaan perkongsian dan perniagaan milikkan tunggal adalah sama. Maksudnya, sampai kamu cari untung bersih, formatnya adalah sama. Okey, bagi perkongsian setelah untung bersih diperoleh daripada akaun perdagangan dan untung rugi, akaun pengasingan untung rugi perlu disediakan. Maksudnya, setelah kita selesaikan akaun perdagangan dan untung rugi, kita akan dapat untung bersih. Berpandukan kepada untung bersih tersebut, kita akan sediakan akaun pengasingan untung rugi. Okey. Manakala untuk penyata kedudukan kewangan, penyata kedudukan kewangan pun sama seperti dalam perniagaan milikkan tunggal. Cuma perbezaannya ialah komponen equity pemilik. Okey, untuk equity pemilik kita akan ada akaun modal. Katakan dua orang berkongsi, jadi kita akan ada akaun modal berkongsi A dan akaun modal berkongsi B. Manakala kita juga akan ada lagi satu komponen iaitu akaun semasa berkongsi A dan akaun semasa berkongsi B. Okey, ini kita telah lihat dalam kelas yang lepas. Okey, kita telah lihat kaedah modal berubah, kaedah modal tetap kan? Jadi kita juga telah belajar bagaimana untuk menyediakan akaun modal dan juga akaun perkongsi. Jadi setelah kita sediakan akaun modal dengan akaun perkongsi, baki itu kita akan bawa ke dalam penyata kedudukan kewangan. Okey, so kita tengok kepada contoh 11. Kita terus lihat kepada contoh 11. Okey, Sarah dan Helmi ialah pekongsi dalam perniagaan perkongsian Sarah dan Helmi. Ikatan perjanjian perkongsian mereka telah menetapkan perkara-perkara seperti berikut. Okey, untung atau rugi dibahagi mengikut nisbah 1:2. Faedah 6% setahun dikenakan atas ambilan pekongsi. Gaji tahunan Helmi berjumlah 13,000. Faedah atas pinjaman pekongsi ialah 8% setahun. Allowance tahunan Sarah berjumlah 6,000. Okay. Berikut ialah imbangan duga perkongsian Sarah dan Helmi pada 31 Disember 2017. Okey, macam biasa untuk milikkan tunggal kita akan diberikan imbangan duga. Okey.
So, maklumat tambahan. Inventory pada 31 Disember 2017 direkodkan seperti berikut. Harga kos 6,700, harga pasaran 6,850. Seperti biasa, kita akan ambil nilai yang paling rendah. Okey, seorang pelanggan diisytiharkan muflis dan hutangnya berjumlah 800 dihapuskan sebagai hutang lapuk. Okey. Jadi ini akan memberi kesan kepada akaun belum terima dan seterusnya untuk hutang lapuk. Okey, angkutan keluar 100 telah tersalah catat dalam akaun kadar bayaran. Maksudnya kesannya adalah untuk angkutan keluar dan akaun kadar bayaran. Ambilan tunai 200 oleh Helmi belum direkodkan. Jadi ini adalah untuk ambilan. Okey, sediakan dalam bentuk T dan format penyata akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2017, akaun pengasingan untung rugi, penyata kedudukan keuangan. Jadi, kita tengok bagaimana kita boleh sediakan akaun perdagangan. Okey, jualan kita masukkan 53,700. Ini kita ambil daripada imbangan duga terus. Okey, inventory awal 10,000, belian 22,000, tolak dengan pulangan belian 540. So, kita akan dapat belian bersih 21,460. Okey. Dan kita tambah dengan inventory awal 31,460. Tolak dengan inventory akhir 6,700. Kos jualan adalah 24,760. Dan untung kasar yang kita peroleh adalah 28,940. Okey, untung kasar itu kita bawa ke sebelah kredit. 28,940. Kita tambah dengan diskaun diterima. Okey, diskaun diterima kita adalah 380. Okey, angkutan keluar. Tadi kita kena buat pelarasan untuk angkutan keluar. Okey, kalau kita tengok di sini, angkutan keluar kita adalah 790. Jadi sebabkan angkutan keluar 100 tersalah catat dalam akaun kadar bayaran, so dia akan bagi kesan di sini. Angkutan keluar bertambah 890. Okey. Okey, angkutan keluar bertambah 890. Manakala kadar bayaran, kalau kamu tengok di sini kadar bayaran 1690. Jadi kita kena tolak di sini 100. Jadi kadar bayaran akan jadi 1590. Okey, faedah atas pinjaman. Okey, kita tengok di sini faedah atas pinjaman sebab di sini kita ada faedah 6%, faedah atas pinjaman. Ni, faedah atas pinjaman perkongsi ialah 8% setahun. Jadi, kita lihat kepada pinjaman dia, pinjaman daripada Sarah 22,000. Jadi, kalau kita hitung faedah atas pinjaman, kita akan dapat 1,760. Okey, seterusnya, nampak hutang lapuk kita ada di sini. Jadi, kita masukkan hutang lapuk. Dan, kita tambah untung kasar dengan hasil yang kita terima. Tolak dengan semua belanja, kita akan dapat untung bersih. Okey. Untung bersih yang kita peroleh, ini prosesnya sama seperti yang kita buat di milikkan tunggal. Okey. So, untung bersih yang kita peroleh, kita akan pindahkan ke akaun pengasingan untung rugi. Okey. So, untung bersih 24280 tambah dengan faedah atas ambilan. Nampak tak faedah atas ambilan? Kita ada Sarah 144, faedah atas ambilan untuk Helmi 300. Jadi, kita akan dapat 444. Dan kita tolak dengan gaji perkongsi. Okey, kamu tengok kepada gaji perkongsi, dia kata di sini gaji tahunan Helmi berjumlah 13,000. Dan kalau kita tengok di imbangan duga, kita telah bayar 8,600. Ini kita akan buat pelarasan di akaun semasa nanti. Okey, jadi kita masukkan gaji tahunan 13,000, allowance perkongsi 6,000. Okey, seterusnya kita ambil kedua-dua ni, tambah, tolak dengan dua nilai ni. Jadi, jumlah untuk dibahagikan. Okey, kamu tengok ini adalah proses bagaimana kita nak bahagikan untung. Jadi, untuk Sarah kita dapat 1908. Jadi, kita rekodkan sebagai akaun semasa Sarah 1908.
Untuk Helmi 3816 kita rekodkan sebagai akaun semasa Helmi. So ini sebenarnya adalah gabungan apa yang kita telah belajar sebelum ini. Sebelum ini kita telah belajar akaun perdagangan, kita telah belajar akaun pengasingan. Jadi kita gabungkan kedua-dua tersebut. Okey. Jadi kita juga perlu sediakan akaun semasa. Okey, yang cikgu nak tunjukkan di sini ialah pelarasan. Yang lain semua kamu boleh lihat kepada contoh yang lepas. Nampak gaji di sini, kita tengok macam mana nak buat pelarasan untuk gaji Helmi. Okey, gaji Helmi dia kata untuk 1 tahun 13,000. Daripada 13,000 kita dah bayar 8,600. Maksudnya gaji Helmi yang kita belum bayar adalah 4,400. Sama juga untuk allowance. Okey, kalau kita lihat kepada sini, allowance tahunan Sarah berjumlah 6,000. Kamu tengok allowance Sarah sudah dibayar 2,000. Maksudnya allowance yang belum dibayar ialah 4,000. Okey, sama juga faedah atas pinjaman. Kalau kamu tengok dalam imbangan duga, tidak ada faedah atas pinjaman yang dibayar. Okey, so sini kalau kamu tengok di sini ada 400. Okey. Okey, kita ada hanya 400 sahaja. Okey, maksudnya di sini 400 ini kita selaraskan. Okey. Sepatutnya kita bayar 1760, tapi kita hanya bayar 400. Jadi baki faedah atas pinjaman 1360 kita rekodkan di sini. Okey. So, kita hanya rekodkan di sini apa yang kita belum bayar. Okey, kita belum bayar. Dan akaun semasa ini sama seperti yang kita belajar. Okey. So, untuk menyediakan penyata kedudukan keuangan, yang lain semua sama. Okey, yang lain semua sama seperti yang kita buat dalam milikkan tunggal. Bezanya ialah equity pemilik. Komponen equity pemilik. Cuba lihat di komponen equity pemilik. Akaun modal iaitu modal awal Sarah 20,000. Modal awal Helmi 30,000. Okey. Akaun semasa Sarah, kita tengok. Setelah kita sediakan akaun semasa, baki akaun semasa Sarah ialah 5774. Jadi kita masukkan di sini 5774. Dan untuk Helmi 1716. So, 1716 ini kita pindahkan ke sini. Yang lain semua sama seperti milikkan tunggal. Okey. Yang bezanya adalah untuk bahagian equity pemilik sahaja. So, boleh juga kita sediakan dalam format penyata, seperti contoh di bawah ini. Ini adalah akaun perdagangan. Seterusnya, akaun pengasingan. Okey, ini adalah penyata kedudukan keuangan. Okey, mudah saja. Sebenarnya ini adalah penggabungan. Penggabungan antara apa yang kamu telah belajar. Kamu telah belajar akaun perdagangan dan untung rugi di tingkatan 4. Jadi, kamu bawa kemahiran itu. Seterusnya, kamu telah belajar tentang akaun pengasingan untung rugi. Seterusnya, kamu telah lihat kepada akaun semasa. Jadi, kita gabungkan semua kemahiran yang kita belajar untuk sediakan untuk sediakan penyata keuangan perkongsian. Iaitu akaun perdagangan dan untung rugi. Seterusnya, akaun pengasingan untung rugi. Dan seterusnya penyata kedudukan keuangan. Jadi, itu saja tajuk untuk hari ini. Okey, lepas ini cikgu akan sertakan dengan latihan untuk meningkatkan kemahiran kamu untuk tajuk penyata keuangan perkongsian. Okey, sekian. Terima kasih.